Testing, 1 2 1 2. Yes, sir. Boleh dengar? Dengar. Boleh, sir. Sekejap. Boleh. Pakai earphone tadi tak sambung. Okey, lagi sekali. Boleh dengar ke? Tak boleh dengar ke? Boleh. Boleh, sir. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good evening. Apa khabar semua, sihat? Salam, sir. Sihat. Sihat, sir. Ya, sir. Ini hujan lah. Siapa yang kat rumah lagi? Siapa yang masih di rumah? Saya. Siapa saya tu? Saya tak tengok ni. Siapa saya tu? Seorang je kat rumah. Lain semua kat college ke? Saya pun kat rumah collection. Action kat rumah lagi. Yang lain semua ada kat sini. Kenapa? Asal tak datang kelas? KMS. Kita orang kat KMS. Best kan KMS kan? Hujan di petang hari ni. Sejuknya. Turun salji. Overnya. Apa nama? Dah makan ke semua? Belum, sir. Siapa duduk KMS semuanya tak akan makan melainkan pukul 6 petang. Betul. Kan? Semua bekat malah turun GP kan? Betul. Nanti habis bulan semua bulat. Serah kat meja, duduk kat katil tu je kerja. Mana lagi ni? Baru 16 orang. Ada yang kongsi skrin ke? Ada. Siapa dia kongsi? Siapa kongsi? Oh, saya Alia dengan Syahda. Syahda. Syahda, sir. Syahda. Oh, Syahda tu. Si Syahda tu. Si Syahda tu. Okay, so hari ni kita masuk chapter 9. Kita dah masuk chapter 9 kan? Sekolah Harmonic Motion kan? Pada tu saya dah explain kan cara untuk kita buat graf daripada equation. Ataupun daripada equation buat graf. Ataupun daripada graf buat equation. Kan? Ada 3. Saya recall balik lah. Alright, so simple harmonic motion. Basically kita ada 3 jenis. Okay, satu pendulum swing. Yang kedua spring in vertical motion. Tong naik turun. Dan yang ketiga adalah spring in horizontal motion. Okay, so dia punya motion tu kita bahagikan kepada 3 bahagian. Dia ada equilibrium dekat tengah. Okay, lepas tu yang paling kanan sekali adalah maximum displacement amplitude. Okay. Kalau yang sebelah kiri amplitude juga, tapi in opposite direction lah. So kita letak negatif kan. Kalau atas, bawah, kalau kanan, kiri. Itulah. Alright, so daripada situ kita buat daripada gambaran 3 situasi tadi tu, kita tengok dia mula dekat mana kan. Kalau dia mula dekat positif amplitude, berarti dia start dekat atas lah.
Kan? Kalau dia mula dekat equilibrium, dia start dekat kosong. Kan? Kalau dekat kosong, tengok dia pergi mana dulu. Kalau dia naik atas dulu, graf dia naik atas macam tu. Kalau dia pergi kiri dulu, graf dia start ke bawah. Okay? Bentuk graf mestilah sinusoidal. Okay? Bila kita dah lukis graf, kita buat equation daripada graf. Satu graf, one graph can have more than one equation lah. Okay? It can be positive sign, can be negative sign, positive cos, negative cos. Okay? So kita boleh buat banyak equation daripada satu graf yang sama sahaja. Okay? Ingat lagi tak bentuk graf? Graf, ada graf cos dan graf sin. Kalau graf sin, start dekat mana? Kosong. Okay, kalau positif sin, dia start kosong naik atas. Negatif sin, start pada kosong turun bawah. Kan? Kalau cos, positif cos, dia start dekat atas turun ke bawah kan. Alright, so okay, so tu recall lah. Okay, so sekarang kita sambung sekejap, siapa tak ada ni yang jelas ni? Siapa ketua? Lupa dah aku. Pasal macam lama cuti Siapa ketua? Ketua ke tak ada? Siapa ketua kelas ni? Syafiq Hello? Syafiq tak ada. Syafiq ke mana? Yang tadi dia ada tak? Tak tahu. Tengah hari ada. Masalah satu kat polis ni adalah tidur. Tidur ni adalah masalah yang crucial. Syafiq dah balik polis belum? Dia dah balik. Siapa roommate dia? Tak tahu. Kalau kita berapa orang? 21 sah. Ui, ramainya tak ada. 4 orang tak ada ni. Salah, 3 orang. Dani on the way. Dia kata dia tengah masuk. Dia tengah masuk? Tak tahu dia. Dia daripada alam mana satu ni? Dia kata dia on the way masuk. Okay. Saya tadi call dia suruh masuk. Jangan tidur apa. Bagusnya Azwar boleh call dia. Saya dibayar. Dapat sikit duit income. Lagi 2 orang tak? Lagi 2 orang. Tahu. Aduh, siapa penolong kelas ni? Susah betul lah. Umar tak sihat sir. Sekejap. Umar tak sihat? Umar mana? Umar Musa. Oh, Umar Musa. Macam mana kau tahu? Waktu kelas chemistry kan, dia cakap macam tu juga dekat madam. Kenapa dia boleh cakap kat madam dengan aku, dia kena guna kau untuk cakap? Dia tidur apa? Why? Kenapa saya dua kan? Okay, so 3 orang tak ada Syafiq, Danny dengan Umar. Betul? Okay, so kita sambung chapter 9 Chapter 9. Bila kita boleh face to face tahu tak? Bukan katanya lagi 2 minggu je? Ya. Saya dah pisang ni ngajar pengantin ni. Saya kat KMS ke sir? Habis tu kat mana lagi? Tak nampak ni background. Aku dekat luar lobby ni. Aku seorang ni buat kelas kat luar lobby. Orang lain kelas dekat, kalau tak dekat office, kat rumah. Aku je kat sini. Terbuang sepi kat sini. Okay, so hari tu saya tak ikut nota ni sangat kan hari tu kan. Sebab saya ajar cara buat graf terus kan. So, simple harmonic motion, equation yang kita guna adalah X equal to A sin omega T plus C. Okay, saya dah ajarkan hari tu macam mana nak kira phi tu. Alright, so today kita nak tengok sikit daripada equation yang dia beri tu, kita boleh cari velocity dan juga acceleration. Okay, equation X ni
X sama dengan A sin omega T plus or minus or whatever belakang ni kan. X ni adalah displacement. Bila dia adalah displacement, kalau kita differentiate dia, kita akan dapat velocity. Okay, velocity sama dengan dx dt kan. Ataupun sebelum ni kita buat dy dt, sama je lah. Kalau differentiate displacement, kita akan dapat velocity. Kalau kita differentiate velocity, kita akan dapat apa? Hello? Kalau differentiate velocity dapat apa? Displacement kan? Astaghfirullahaladzim. Differentiate displacement dapat velocity. Differentiate velocity dapat? Acceleration. Ya Allah. Ya Allah, Masya Allah, Ya Allah, Masya Allah. Baru berapa hari kat tulis? 4 hari, 5 hari. Dah banyak hari kan kat tulis kan? Korang datang Jumaat ke? Ikut blog sir. Oh, ikut Ada yang tahu blog. dan yang tahu lambat. Okay. Alright, so ini ulang balik je lah displacement. Kalau differentiate displacement dapat velocity, differentiate velocity dapat acceleration. So dalam equation simple harmonic motion kita ni ada sin, ada cos kan. So dia remind lah sikit. Kalau kita differentiate sin, kita akan dapat cos. Kalau kita differentiate cos, kita akan dapat negative sin. Kalau differentiate negative sign, kita akan dapat hello? Negative cos. Negative cos. Kalau differentiate negative cos, kita akan dapat Sin. positive sign. Apa yang confuse? Azwa. Azwa bersuara lelaki. Boleh okey tak? Boleh faham tak konsep dia? Boleh sir, boleh. Okey, so sekarang kita buat contoh satu lah. Kita buat realnya. Okey, kita nak buat bersama-sama saya lah. Okey, kita cuba differentiate equation. Lepas tu kita tengok apa jadi dekat equation tu. Okey, ding. Seluar aku ni ketat pula tiba-tiba. Nak cakap pun susah. Takkan tak ada pinggang pun. Korang boleh order makanan luar tak? Hello? Sir, sangkut je. Alah, sangkut pula. Kan aku nak mengajar dah sangkut. 1 tambah 8. 9. Okey je tak sangkut pun. Dan ni punya line kot sir. Mungkin lah. Okey, sekarang nampak skrin kosong je. Nampak sir. Tak Okey. Sekarang kita nak buat sama-sama So equation yang diberi adalah X sama dengan A sin omega T. Okey, sekarang kita nak cari velocity. Bila nak cari velocity, kita kena differentiate X. Differentiate X with respect to time. Okay, so X apa? X yang kat atas ni lah. So kita salin balik d over dt. X adalah A sin omega T. Kita nak differentiate mamak ni lah. So, bila kita differentiate mamak ni with respect to T, yang ada kaitan dengan T saja kita differentiate. Yang tak ada kaitan dengan T, kita akan salin balik. Siapa yang tak ada kaitan dengan T? Omega. Merapu omega mana pula kat sini? Sin banyak lah kau. Sin omega T ni satu geng. Kau boleh mana ada sin seorang-seorang? Oh, A lah kan? A lah. Yang tak ada kaitan A. So A tak ada kaitan, salin balik A. Okay, sekarang differentiate sin omega T. Differentiate sin dapat Omega cos, omega negative cos. Apa benda ni?
Differentiate sin. Differentiate sin dapat apa? Maksudnya negatif Cos. lah. Dapat cos. Dapat cos. Salin balik omega T. Sekarang differentiate lagi sekali. Differentiate apa pula? Rasa dah differentiate sin omega T. Dalam Sekarang dia. dalam dia. Differentiate omega T dapat? Dapat W. Omega. Omega. Okay. So dot ni maksudnya darab lah So omega takkan nak letak belakang seorang-seorang kan. Kesianlah dia. Tak dekat depan. So dapat jadi A omega cos omega T. Gitulah. Faham? Faham ke tidak? Faham. Kurang faham? Okay. Kurang faham? Macam mana nak buat lagi faham differentiate A sin omega. Saya ulang lagi sekali Equation ni adalah A sin omega T. Kita nak differentiate with respect to time. Yang ada kaitan dengan time adalah omega T. Dan lagi satu adalah sin omega T. Sebab sin omega T ni dia mesti datang satu step macam tu. Dia tak ada istilah sin seorang-seorang, betul tak? Kalau sin mesti ada sin theta kan. Ni lah theta ni, faham? So kalau nak differentiate, sekarang bila ni adalah omega T ni satu step dengan sin, kita kena differentiate sin lah. Bila nak differentiate sin, kita akan dapat cos. So kita dapat cos, yang dalam kurungan ni kita salin balik dulu. Sebab yang kita differentiate ni baru cos, baru sin. That's why kita salin balik. Lepas dah habis, yang kat dalam ni, dalam kurungan ni kita kena differentiate lagi sekali. Sebab dia ada kaitan dengan T. Omega T ni ada kaitan dengan T. So differentiate omega T. Differentiate omega T, kita akan dapat omega. Sama lah macam differentiate apa? Differentiate X square. Kita dapat apa? Kita dapat 2X. Kalau differentiate X, kalau kita differentiate 2X, kita dapat apa? 2. Sama macam ni. Differentiate omega T with respect to T. Yang tinggal hanyalah omega. Kan? Betul? So that's why yang tinggal kat sini adalah omega. So omega bawa pergi depan jadi A omega cos omega T. Faham? So. Kenapa tak tak dengan W depan tu je? Tak boleh? Kenapa kita copy paste je? Tak faham macam mana? Saya pula tak faham soalan kau. W tu kenapa kita kena bawa ke A? Kenapa kena bawa ke depan? Kalau tak bawa ke depan pun boleh, tapi kau nak baca macam mana ni? A cos omega T omega. Sebab hubungan dia ni semua hubungan ni darab. Ni darab Allah. Ni hubungannya darab. Ni hubungannya pun darab. So kalau darab, you letak dekat mana pun sama je. Kau nak letak belakang ni, A pun boleh. Tu kan sir? Kenapa yang omega tu tak darab sekali dengan omega dalam T, tak boleh sir? Lagi sekali? Yang omega luar tu tak boleh masuk dalam tu Tak boleh darab tak dalam boleh. tu. Tak boleh. Sebab cos omega T ni, ni geng dia seorang. Dia tak boleh campur-campur. Okay. You kena anggap dia theta. Kau tak boleh tiba-tiba theta darab dengan dia, tak boleh. Sebab dia kaitan dengan cos. Baik. Omega ni tak ada kaitan dengan cos. Dia pergi depan je. Okay, boleh terima? Boleh sir. Alright. So sekarang kita dah ada velocity. Sekarang kita nak cari acceleration pula. Nak cari acceleration, kita kena buat apa? Differentiate V. Pandai. We differentiate V one more time. So kita akan dapat dt. V adalah A omega cos omega T. Okay, siapa yang tak ada kaitan dengan T? AW. A omega. AW tak ada ANW ada. Okay. Differentiate cos omega T dapat? Negative sign. Negative sign omega T, salah balik. Differentiate omega T dapat? Dapat omega. Okay. Lepas tu omega takkan datang kat belakang. Bawa datang depan. Jadi A omega square. negatif Letak depan. letak depan. Jadi
Negatif A omega square sin omega T. Inilah equation untuk acceleration. Okay. Boleh tak boleh? Boleh, sir. Okay, kita try one more. Okay, one more. Question dia adalah X sama dengan A sin omega T plus C. Okay. V sama dengan apa? Apa dia? A omega. Betul, dx per dt betul. Ni step by step. Okay, lepas tu jadi apa? Differentiate lah. Dapat apa? A omega Omega. A omega cos omega T. cos Tu omega T tambah dengan theta. Tolak, tambah tolak ni theta. sebab ni saling balik sama tolak. Kenapa ada tolak Mana tolak? Mana datang tolak? Oh, tak ada. Sebab ni saling balik je. Omega asalnya duduk belakang, kita bawa ke depan kan. Differentiate sin dapat cos. So ni je lah. Okay, sekarang equation A pula. Differentiate lagi sekali. Dapat apa? Dapat A omega square. A omega negatif. square negatif. Negatif. Lepas tu sin Sin omega T tambah theta. Pandai dia. betul. Nama dia phi tapi dia sebut theta, saya iyakan je. Setuju? Ini theta. Ini phi. Okay, betul lah. Okay, siapa yang tak faham? Sebutan dia Sepi. Aku pun sebenarnya sebutan yang betul lah aku pun tak tahu. Bagus So sebab tu lah aku iyakan je. Ejaan dia PHI, tak salah saya. Sebutannya tak PHI. tahu. P untuk papa. Oh, fine. Okay, siapa yang tak faham? Macam mana dapat equation ni? Tak ada, semua faham. Bagus. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak dalam kelas kita, semua faham. Ini yang kita nak, kelas kita boleh habis awal. Okey, soalan terakhir. Tak akhir sangat. Second lah. X sama dengan 5 sin 2 pi t minus 10. Okey. B sama dengan apa? B sama dengan 10 pi. Lajunya. Step by step lah, laju sangat tu. Lajunya semua. Lajunya. Bagus. Step by step. Mula-mula buat apa? Bawa keluar 5. Bawa keluar 5. Lepas tu? Lepas tu bawa keluar omega. Sabar lu. Differentiate sin dapat. Differentiate dapat cos. Dapat cos. Yang dalam kurungan? Dapat dalam kurungan. Salin balik. Okey, lepas tu differentiate lagi dapat? Dapat 2 pi. Betul? 2 pi. Ya ke? Betul? 2 pi je dengar? Ya, sir. Differentiate 2 pi t minus 10 dapat 2 pi je? 2 pi. 10 tak ada apa-apa? Oh, 10 tak ada. Sebab dia tak ada. Sebab dia tak ada apa? Sebab dia pi. Betul. Pandai. Okey. Lepas tu, kita bawa lah 2 pi pergi depan jadi 10 pi. 10 pi. Okey. 10 pi. 10 pi cos 2 pi t minus 10. Okey. So, inilah equation untuk V korang. Kalau soalan ni dia tanya berapakah nilai omega? Berapa omega dia?
10 pi sama dengan A omega. Ha? 2 pi. 2 pi je lah. Ni kan omega ni. Omega T kan. Ni lah omeganya 2 pi. Berapakah amplitude? Amplitude 5. 5. Ni kan tepat amplitude kan. Equation ni kan A sin omega T. Berapakah dia punya initial phase angle? Angle dia negatif 10. Negatif 10. Negative 10. Okay. Gitu je. Right. Sekarang apa equation untuk acceleration? Klik. Step by step lah. Jangan jam jawapan terus. Siapa duk mesej saya ni? 10 pi. Okay, 10 pi. 10 ke? 10 tak? 10 pi. Lepas tu? Lepas tu negatif sign. Negative sign. Lepas tu dalam kurungan salin balik. Betul? Balik. Betul. Gitu je salin balik. Lepas tu? Lepas tu, 2 pi. Tu apa? 2 pi. 2 pi. Okay. Lepas tu dapat jawapan apa? Dapat jawapan negatif 20 pi square. Negative 20 pi square. Sin. Sin. Alright. Itu je lah. That. Senang kan? Setuju. Semua dapat Dapat. Bagus. Okay. Seterusnya, soalan dia boleh minta untuk kita cari Vmax. Vmax ni adalah maximum velocity. Daripada equation kita, ni equation V kita. Tapi dia minta kita cari V yang maksimum. Okay, bila dia sebut V yang maksimum, senang je. You nampak kat belakang ni, cos ke, sin ke, apa-apalah kan. Kalau maksimum, value dia mesti sama dengan 1. Okay? Value dia mesti sama dengan 1. Alright? So, kalau dia minta Vmax, kita hanya ambil yang depan je lah. Jawapan dia adalah 10 pi. Ataupun sebenarnya dia adalah A omega. Kan? Sebab itu kalau tengok equation asal, ni equation asal, nampak tak? V sama dengan A omega cos bla 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 apa-apa kan? Kalau V maksimum, nilai belakang ni mesti sama dengan 1. Sebab the biggest value cos ataupun sin adalah 1. Okay, so the maximum value cos ataupun sin adalah 1. So belakang ni kita cross terus sama dengan 1. Okay, so V max sama dengan A omega. Kalau A max pun sama juga. Apa benda ada kat belakang ni, you terus buat equal to 1. 1. Okay, so you akan dapat A max sama dengan A omega square. Kalau ada negatif tu, you abaikan je lah. Negatif tu indicate direction dia je. Okay? Boleh faham? Tak boleh faham? Faham saya, faham. Right. So, okay, kita dah balik ke nota. Okay. So, itulah yang nota ni cakap panjang-panjang tu. Pumpang. Nak dapat equation tadi tu, kena differentiate dan sebagainya. Alright. Sekarang, dia nak buat lagi satu equation. Tapi dalam equation tu, dia tak nak ada sin ada cos. Jadi, dia derive equation tu. Daripada equation V sama dengan A omega, cos omega T plus phi. Lepas tu dia ambil pula equation X. X ni, A buat pergi belah sana. Dia akan jadi X over A. Okay. Dapat lagi satu equation. Lepas tu dia guna trigonometry function. Trigonometry function cakap sin square theta plus cos square theta sama dengan 1. Ingat tak? Kan? So, theta tu dalam kes kita ni, theta tu yang dalam kurungan ni lah. Whatever in the kurungan ni, benda tu lah. Omega T plus phi, ni pun omega T plus phi lah. So, bila ni sama dengan 1, dia bawa cos tu pergi belah, dia bawa sin pergi belah sana. Lepas tu dia hilangkan square, dia kena buat square root. So, dia dapat 1 square root of 1 minus sin square omega T plus phi.
Okay. Cos omega T plus V cos omega T plus V ni salah. Sorry. Sin square omega T plus V ni dia kaitkan dengan equation yang atas ni. So dia start balik equation sin tu masuk dalam tu. So dia dapatlah sin square ni samalah dengan x square over a square. Kan ni sin kan? Ni sin, kalau dia square dia dapat sin square. Kalau belah sini square, belah sana pun kena square. So you akan dapat x square over a square. Lepas tu dapat equation ni. Okay. Lepas tu dia buat apa Lepas tu equation ni pula, cos ni pula dia kaitkan dengan equation atas, velocity sama dengan a omega cos bla 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 kan. So cos bla 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 ni sama dengan so velocity sama dengan a omega cos bla 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 kan. So cos ni sekarang jadi benda ni, so digantikan, instead of tulis a omega instead of tulis a omega cos, jadi a omega cos tu dah jadi sec 1 minus x square over a square. Lepas tu dah cancel a, gonggang, dia dapatlah final equation dia, velocity sama dengan omega sec amplitude square minus x square. Okay, dah dapat equation ni je. V sama dengan omega sec a square minus x square. Boleh faham? Ni kalau tak faham pun okey je sebenarnya. Dia nak dapat equation last ni je. Okey? Cakap tu boleh Boleh, sir. Okey, seterusnya equation acceleration. Kita differentiate kali kedua kan. Kita differentiate velocity, kita dapat equation acceleration, kita dah buat tadi. Kalau nak cari A max, kita akan dapat A omega square, dah buat tadi. Kalau nak apa lagi? Tak ada kalau lah. Okay, so itu je lah. Ni dah buat tadi kan. Okay, seterusnya adalah kita nak tengok energy dalam simple harmonic motion. So energy ada dua lah. Yang pertama adalah potential energy, spring potential energy ataupun gravitational energy lah. Okay, yang kedua adalah kinetic energy. So potential energy, equation dia half kx square. Ni dah belajar spring potential energy for spring adalah U equal to half kx square. K ni apa? K ni adalah spring constant. Okay, dalam case kita ni, K ni juga bersamaan dengan m omega square. M tu adalah mass, omega tu adalah angular frequency. Okay, ni je lah yang baru sikit. K sama dengan m omega square. So kalau dia buka K ni m omega square, equation tu jadi macam ni lah. U equal to half m omega square x square. Okay. Lagi satu, kalau dia nak buka equation tu panjang sikit, dia akan buka equation X. X sama dengan A sin omega T plus V kan. So dia gantikan X tu dalam ni. Lepas tu dia square kan. So dia dapat A square sin square omega T plus V. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Yang kedua, kinetic energy, K sama dengan half mv square. Okay, V apa? V ni velocity. Velocity tadi dia dah dapat. V sama dengan omega sec A square minus X square. So dimasukkan V kat dalam ni, dapatlah half m omega square A square minus X square. Sebab apa hilang jadi macam ni? Sebab V ni square. Equation V ni tak square. So kalau you kena square kan dia, sec ni hilang, omega kena jadi square lah. So omega square, sec dah tak ada. Kalau nak buka V ni in term of omega T, dia akan jadi panjang macam ni lah. Half m omega square, A square cos square.
Okay, so basically tak ada apa yang baru lah. Okay, equation dia sama je, kinetic energy half mv square, potential energy half kx square. Total energy, total kena tambah dua-dua tu lah. So bila kita ambil equation total tambah kinetic tambah potential, dia akan dapat macam ni lah, panjang macam ni. Ni kinetic, ni potential. So bila tambah, kita boleh cancel X. Sebab ni negative X, ni positive X. So cancel X. Bila cancel, yang tinggal hanyalah m omega square A square. Okay, so total energy sama dengan half m omega square A square. M omega square ni adalah K. Diganti balik K. So dapat pendek je. Half K A square. Boleh ke? Tak boleh? Hilang kan? Tak ada apa pun So apa yang baru? Ni yang baru. E sama dengan half K A square. Right. So terus kita contoh yang pertama. The length of a simple pendulum is 75 cm and released at angle 8 degree to the vertical. Macam ni lah 8 degree dengan vertical. Frequency of the oscillation adalah 0.576 Hz. Calculate the pendulum bob speed. Cari V of the pendulum bob when it passes through the lowest point of the swing. So bila dapat soalan, you kena lukis supaya you nampak gambaran macam mana, what happening. Okay, so macam ni lah rupa pendulum kan, dia swing kan. Soalan dia suruh cari velocity at the lowest point. Dekat mana lowest point of the pendulum? Dekat betul, waktu pendulum tu dekat sini lah kan, waktu tu lah dia paling rendah dengan tanah kan, paling dekat dengan lantai. Okay, itulah the lowest point. So waktu dia lowest point tu dia dekat O. Waktu dia dekat O ni, energi apa yang ada? Kinetic. Halo, kinetic energy. Potential ada tak? Potential dekat A. Potential dia dekat A, apa? Bukan lah. Ha? Potential dia ada bila dia macam kat tempat tinggi yang dia macam berayun. Okay, the lowest point tu waktu dia dekat sini. Okay, so ini adalah amplitude dia kan, ni equilibrium. Alright, waktu dia dekat sini, kinetic energy dia akan jadi maksimum. Okay, waktu dia dekat O, kinetic energy dia jadi maksimum sebab tidak ada energi lain waktu tu. Yang ada hanyalah kinetic. So kinetic akan jadi maksimum. Kinetic sama dengan half m v square. Kalau K ni maksimum, maksudnya velocity pun maksimum. Betul? Ya kan? Sebab mass takkan jadi maksimum. Mass memang takkan berubah pun. So yang boleh jadi maksimum tu velocity lah. Betul tak? Betul. Maksudnya kalau soalan tu minta velocity waktu dia dekat sini, maksudnya dia suruh kita cari V maksimum lah. Nampak tak? Dia tak sebut direct, tapi lepas kita lukis semua bukan baru kita tahu dia nak V maksimum. Bila kita tahu dia minta cari V maksimum, barulah kita tahu nak pakai equation apa. Apa equation V maksimum? A omega. Alright. So boleh cari tak A omega? Are we given the amplitude? Ni amplitude dia. Dia bagi panjang Dia tak bagi amplitude. Okay. Tapi dia bagi sudut 8 darjah. So boleh cari A tak? Kita kena anggap ni adalah right angle triangle. So dia akan jadi apa ni? Bentuk apa ni? A ni akan jadi opposite dengan L ni adalah hypotenuse. So A over L ni apa? Tan sin cos.
sin kan. So nak cari A, L pergi sana je lah. So dapatlah A sama dengan L sin 8. Okay, so L dia bagi kan, panjang tadi dia bagi. So L sin 8 ni kita dapatlah nilai dia. Ya kan? So A kita ada. Omega ada tak? Omega tak ada, dia tak bagi omega. Tapi dia bagi frekuensi. Consider 0.576 per, gila ingat tu. So kalau ada frekuensi, bila cari omega, omega sama dengan 2 pi F. 2 pi F. Okay, so kalau ada F, dapatlah omega. So A ada, omega pun ada, settle lah V maximum. Ataupun V at the lowest point of the pendulum. Okay? Everybody good? Okay ke tak okay? Hello anda semua. Okay, sir. Okay, good. Next, kita sambung satu lagi example. Kasih tekak weh. Sebaik hujan ni, sejuk je kat sini. Ada siapa nak belanja air dekat kafe ke? Krik. Hello, dengar ke tak? Dah rasa. Aduh. Aku buat lawak, aku gelak orang hamba betul. Okay. A body hanging from one end of a vertical spring. Vertical spring macam ni lah. Perform vertical simple harmonic motion. The distance between 2 points at which the speed of the body is 0 is 7.5 cm. Ni ayat terbelit sikit. Apa dia nak bagi tahu ni? Distance, jarak between 2 points, di antara 2 point at which the speed of the body is 0. 2 point tu adalah point di mana speed dia kosong. Jarak di antara 2 point tu adalah 7.5 cm. Okay? So, kalau kita lukis spring, okay. So, ni adalah equilibrium. Ni adalah amplitude, ini negative amplitude. So, waktu bila ataupun point di manakah body ni speed dia kosong? At which point speed dia kosong? Hello? Tak dengar ke? Dengar. Dekat mana dia kosong? Waktu bila dia tak gerak? Dia dekat M tu lah. M? Apa? O? Kalau spring ni gerak naik atas turun bawah kan? Waktu bila speed dia kosong? Sorry, bukan waktu bila, dekat mana? Tengah-tengah. Takkan tengah-tengah dia? Tengah ada kinetik je. Atas lah. Atas tu apa? Eh. Dekat A, betul. Bila spring tu gerak naik atas turun bawah, kan? Kalau dia bidah naik atas, dia dah reach maximum compression kat sini kan? Dia naik lagi tak? Tak. Dia akan stop sebelum dia gerak ke bawah balik. So pada waktu dia stop ni, V dia kosong. Ya kan? Iya. Lepas tu dia turun bawah. Manjang bawah. Sampailah paling bawah. Paling bawah tu negatif A lah. Pada waktu ni pun, dia akan kosong. V ni akan kosong. Dia akan stop before dia patah balik. So jarak di antara 2 point. Maksudnya jarak antara 2 point tu, point ni lah, adalah 7.5 cm. Faham?
Faham ke hidup? Bukan O, A Okay. Alright, so kita dah faham ayat tu. Sambung lagi. If the time taken for the body to move between the 2 points is 0.17 second. Apa benda pula? Maksudnya, daripada sini nak sampai sini, masa yang diambil adalah 0.17 second. Yang tu boleh faham? Boleh. Bagus. Okay, sekarang soalan dia adalah determine the amplitude, determine the frequency and maximum acceleration. Kita cari amplitude, frequency dan acceleration. Okay, yang pertama, amplitude. Berapa amplitude dia? Macam mana nak cari amplitude? 7.5 cm Bahagi 2. Bagi 2 je lah kan. So 7.5 bagi 2 cm tukarlah ke meter. Settle lah. Sebab amplitude diukur from equilibrium to the maximum displacement. Jangan ambil 7.5 pula. Settle satu. Yang kedua, cari frekuensi. Macam mana nak cari frekuensi? 1/T tu apa ya? T kecil ke T besar? T besar. T besar nama dia apa? Boleh. Period. Siapa cakap tu? Makanan penuh dalam mulut Apa tu? Siapa? Yang mana ni? Period nama dia. Dia ada nama. Memang dia time taken. Nama dia period. Okay. Kita ada period tak? Korang adalah. Soalan ni ada tak period? Berapa period dia? 0.34. Mana datang 0.34 tak? Ada masa 0.34. Jarak 2 kali sebab dia naik turun. Betul. Because period one complete oscillation. Complete oscillation mesti kalau start dekat A ni, pergi dekat bawah, lepas tu patah balik dekat atas, baru consider as one oscillation. So one oscillation, pergi balik, masa ni kena double lah, betul tak? Maksudnya dia adalah 1/2T lah kalau ni T kan. Ni T, so 2T. So kita dapatlah cari frekuensi. Settle. Okay? Soalan seterusnya, cari maximum acceleration. A max. Kita nak cari A max. A omega cos 2. A omega square. Kita ada A tak? Ada. Omega ada tak? Omega guna yang 2 pi F. Omega 2 pi F. Okay. Lepas tu jangan lupa square kan. Lepas square dapat apa? 2 pi F square. 4 pi F4. F square. Ni selalu lupa ni. Square je belum berterabur. Okay. Simple. Ada soalan tak so far? Ya. Dia. I tak payah square. I. Dia tanya pi tu sir. Maksud saya square lah. Kan saya square tu. Square. So kenapa dekat equation dekat dalam C tu F je dia kuasakan? Mana? Dekat nota Dalam mana? tu. Kat nota. Kat nota.
Mana F dia dikuasakan? Mana? Yang Itu. A 2 pi F kuasa. Kenapa dia tak kuasakan dua Dia salah. sekali? Yang bawah ada square, nampak tak? Oh. Maafkanlah dia. Jangan asyik nampak salah orang je. Dalam hidup ni kena pandai yang baik sama. Asyik nampak keburukan je. Baik. Betul? Setuju? Kan? Tak apa-apa. Okay? So what? So, sampai situ ada soalan tak? Dia ada. Ada. Okay, kalau tiada tahniah. Kerana kita akan berehat 5 minit dari sekarang. Sebelum kita sambung graph of simple harmonic motion. Okay, 5 minit dari sekarang kita masuk balik 3.30. Masuk balik tu Boleh. janganlah keluar. Okay, jumpa lagi 5 minit. Bukan 5 lah, 8 minit.
TikTok. Okey, masa dah tamat. Semua dah ada. Biasa, kita memang biasa macam ni Najwa. Najwa kat college ke? Kat rumah? Oh, tingkat berapa? Yes. Orang duduk tingkat 4 ni, kebaran kalian dia untuk kurus ke berisi? Sebab dia ada dua possibility. Untuk Dia duduk kurus tingkat 4. Dia tingkat 4. Tapi dia malas nak turun sebab tingkat dia tinggi sangat. So instead of kurus, dia makin naik berat dia. Sebab sekali turun dia beli banyak-banyak. Itu satu. Kemudian kalian kedua, dia besar nama naik atas turun bawah. Tapi tu dia kena kerap lah. So mana yang lebih possible untuk orang? Fikir-fikirkan. Dan selamat beramal. Itulah masalahnya. Okey. Kat kafe korang, apa yang best tiba-tiba? Tak tahu. Apa hari dekat sini. Okey. So. Sekarang kita sambung graph of simple harmonic motion. Okey, graph. Basically kita dah buat hari tu. Saya dah tunjuk kan. Daripada pendulum ataupun daripada spring, kita convert jadi graph. Daripada graph, kita buat equation. Kan? So basically benda ni ulang balik benda yang sama lah. Cuma ada lagi satu view yang kita belum tengok. Satu view Satu lagi aspek yang kita belum tengok. Alright, so saya ulang balik sikit. Kalau lah objek tu start from equilibrium, start dekat tengah kan, graf dia akan start dekat kosong lah. Kalau dia ke kanan dulu, graf dia naik atas dulu. Lepas tu dia patah balik kan, dia turun. Pergi belah sana pula, dia ke arah negatif amplitude. Dia patah balik, dia naik atas balik, jadi kosong. Boleh bayangkan? Kalau dia start dekat amplitude positif, ke sana, graf dia jadi macam ni. Kan? Dia start dekat amplitude. Jadi graf cos. Betul tak? Kalau dia start dekat negatif amplitude, graf cos juga. Tapi graf negatif cos. Kan? Kan ke tak kan? Betul. So graf yang sama boleh ada banyak equation kan. So dia cerita hari tu kan. So kalau graf, contoh graf ni kan, graf ni adalah graf positif cos. Tapi kalau dia nak graf tu dalam bentuk sin mesti start dekat kosong kan. Kalau start dekat kosong, dia kena apa? Kena ke depan. Kena ke depan lagi lah. Okay. Hari tu kita dah buat kan. So dia dapat equation dia A sin omega t plus pi over 2. Pun boleh. Okay. So graf yang sama boleh ada banyak equation. Okay. Cuma sekarang kita nak tengok graf ni. Dia adalah graf displacement time. Bila displacement time, graf dia, ni adalah one complete oscillation. Bila one complete oscillation, time taken, ni time, maka time ni daripada sini sampai sini adalah one time taken for one period. Okay? Sebab period adalah time taken for one oscillation. So kalau sini adalah one period, sini akan jadi half period. Sini akan jadi quarter period. Sini akan jadi 3/4 period. Gitu je lah. Tak ada apa pun. Okay? Habis. Boleh faham? Boleh, sir. Okay, lepas tu yang ni how to sketch. How to sketch ni kita dah buat hari tu. Kan. In case you tak ingat, kita remind dah balik lagi sekali, okay? Dia bagi equation kat korang. Kalau dia bagi equation, dia minta kita lukis graf. So, you kena lukis lah. Okay, so contoh kat sini, equation dia adalah X sama dengan 2cm sin 2 pi t plus pi over 2. Okay, so first of all, kita dah tahu. Apa yang kita tahu daripada equation ni? Amplitude. Kita tahu amplitude, betul. Berapa amplitude dia? 2. 2 cm.
Okey, lagi kita tahu apa lagi? Apa lagi kita tahu? Kita tahu dia punya omega. Omeganya berapa? 2 pi. 2 pi. Okey. Yang paling penting kita tahu dia punya phase angle ataupun initial phase angle. Ini yang akan menentukan bentuk graf korang tu start dekat mana. Okay. So, sekarang kita tengok equation ni. Equation ni, graf ni bentuk, equation dia sine. Kita pun buatlah graf bentuk sine. Ya kan? Graf positif sine start kat kosong, betul? Naik atas. Okay. Cuma, dia ada dekat sini plus pi over 2. So kalau plus pi over 2, maksudnya you kena buat apa? Kena buat apa? Halo anda semua. Kenapa sudah macam lupa saja? Buat apa? Buat dek je se. Dia cari sendiri. Tak, Kan, tadi ikut- tengah buat nota sikit kat tu. Equation dia adalah A sin omega T plus C kan. Ni standard equation. So, dia bagi equation tu dia jadi 2 cm tu unit kan. So dekat sini 2 pi T plus pi over 2. So kita tahu graf dia graf sin. Maksudnya kita kena starting nak buat graf tu, buat graf bentuk sin lah. So positive sign gerahnya macam ni. Tidak. So one oscillation 2 pi. Half oscillation berapa? Pi. Quarter oscillation half pi. 2,5. 2,5? Half pi. Half pi. Ni 3 half 3, 4. pi. 3 4 ke 3 2? 3, 2. Itu. Okay. So sekarang kat sini tulis plus pi over 2. Kalau plus pi over 2 kita kena buat apa? Kita kena anjak ke depan sebanyak pi over 2. Okay. So you kena anjak ke depan macam ni lah. Pi over 2 banyak ni je yang lebih-lebih. Okay. So jadilah graf sebenarnya adalah kena start kat sini ya. Faham? Okay. So dekat sini dia bagi omega. Bila dia bagi omega, dia tahu omega dia 2 pi. Kalau omega sama dengan 2 pi, kita boleh cari period. Macam mana cari period? Omega sama dengan 2 pi F. F sama dengan bukan O. F sama dengan 1 over T. 1 over period kan. Period di bawah. So omega sama dengan 2 pi over period. Maksudnya omega ni juga bersamaan dengan 2 pi over period. So kalau 2 pi sama dengan 2 pi T sama dengan apa? So T sama dengan apa? Satu. 1. So kita tahulah dekat sini nilai dia mesti 1. Sebab ni adalah graf time. Ya kan? So kalau kita tahu sini 1, kita tahulah sini sama dengan 0.5. Sebab tak kita boleh buat graf yang spesifik. Kita boleh letak nilai dekat sini. Nilai kat sini, nilai amplitude. Berapa amplitude dia? 2. Gitulah cara buat graf. Kalau tambah, you anjak ke depan. Faham tak? Faham. Kita cuba satu soalan lagi. Soalan yang saya buat sendiri. Saya memang suka buat soalan sendiri ni. Memandai-mandai. Equation ni adalah X sama dengan 5 cos
2 pi t minus 3 pi over 2. Ambil kau. Okay, macam mana rupa grafnya? Sebelum tu, apa maklumat yang kita tahu? Dia graf cos. Sabar. Apa maklumat yang kita tahu? Dia graf cos. Bukan dia graf cos, basicnya cos. Kita tahu amplitude dia berapa? 5. 5. Kita tahu dia punya Omega. omega. Kita tahu dia punya Dia punya phi. phi, pi. Suka hati kau lah, panggil lah apa pun. Okay, so sekarang kita nak lukis kita nak lukis graf dia. Kita nak bermula dengan bentuk macam mana? Kita akan mula dengan bentuk graf. Dari atas. Ni graf apa ni? Equation ni graf positive cos. Positive cos daripada atas ke daripada bawah? Atas. Atas, bentuknya macam tu lah. Okay, sekarang dekat sini minus 3 pi over 2. Sudah. Kalau minus kena buat apa? Terbalik. Ke belakang ke belakang. Oh. Okay, so kita kena extend ke belakang graf ni. Lawa gila. Cantik macam komputer. Okay. So, kat mana 3 pi over 2? Kat sini 2 pi. Sini mana? Sini apa? Negatif 2 pi lah. So, sini negatif pi. Negatif 3 pi over 2 kat sini ya. Betul tak? So, you kena reverse ke belakang. So, graf dia akan start kat sini ya. So, macam mana rupa graf korang? Panda. Bentuk dia macam ni lah. Kan? Sama dengan graf bentuk negatif A sin omega t. Ya kan? Okay. So, sekarang kita boleh letak value dia kat sini. Kita boleh letak value. Berapa amplitude dia? 5. Period dia berapa? Berapa lah period dia berapa? Period dia 1. Omega dia 2 pi kan? Sama tadi. Period dia sama dengan Mana 2 pi lah. 1. Okay. So equation dia barulah kena dengan graf ni. Kalau kita nak buat equation ni, apa yang jadi jawapan dia? X sama dengan negatif Negatif 5. sin Sin 2 pi 2 pi 2 pi tambah dengan tak ada tambah-tambah dah lah. Kalau you jadikan dia negatif sign, bentuk dia macam ni, dia tak ada tambah-tambah dah, tu memang negatif sign memang start dekat kosong. So equation tu, ini pun betul, ini pun betul. Both are correct. Faham tak? Ada soalan? Tak ada, Ustaz. Tak ada Bagus semua Wow, dahsyat. Dahsyat. Okay, so kalau you tengok nota, benda tu lah yang dia buat. Okay. Semua kita dah simplify kan dia, right? So you boleh tengok lah apa-apa bentuk pendulum ke, bentuk spring ke, konsep dia sama je. Kalau tambah, you injak ke depan. Kalau tolak, you injak ke belakang. Okay. Okay ke tak okay? Okay. Daripada graf displacement tu juga sebenarnya, kita boleh buat graf velocity dan juga graf acceleration. Caranya macam mana? Caranya macam biasa lah. Okay. Kalau kita dah buat graf displacement, maksudnya kita dah ada equation displacement. Kan, contoh lah kan. Contoh kita buat graf. Kita buat graf equation X sama dengan A sin omega T. Tu macam mana rupa graf kita? Graf kita macam ni. Betul tak?
So ni kita punya period, ni kita punya ni kita punya time, ni kita punya x. Kalau dia minta graf untuk velocity, kita kena buat apa? Daripada x nak dapat velocity, kita nak buat apa? Kita kena differentiate. Differentiate jadi apa? Equation dia akan jadi apa? A omega cos omega t. Betul tak orang lain? Aku dengan kau je tak sembang dua orang, tak ada orang lain ni. Betul tak? Ya, sir, betul. So, macam mana rupa grafnya? Kalau graf A omega cos omega t. Sudah. Macam mana? Sini V sekarang. Graf dia jadi start pada sini sebab graf positif cos. Sekarang value kat sini berapa? Adakah sama dengan A? Kalau kat sini A, sekarang kat sini nilai dia apa? A omega. Betul. Okay? Kalau daripada sini pula, kita nak buat graf acceleration. Apa jadi equation graf tu? Dia negative sign kan? Negative sign kan? Okay. Negative A omega A omega squared sin omega t. omega t Okay, macam mana rupa graf dia? dari bawah Dari mana? Dari mana? Negative sign. dari kosong Daripada 0 ke bawah. Gitu rupa grafnya. Ya kan? iya. Okay, sekarang nilai amplitude dia sekarang berapa? Kat sini A, sini akan jadi apa? A omega square. A omega squared. Sini akan jadi negatif A omega squared. Ni pun sama lah. Ini negatif A omega. Ni akan dapat negatif A. Gitu. Faham tak? Period dia sama ke berubah-ubah? Sama. Sama. Period dia sama je lah. Okay, period adalah time taken for one oscillation. Dia sama sahaja. Okay. Last but not least. So nampak tak? Ni dalam nota ni dia tunjuk daripada satu graf tu, daripada satu equation boleh dapat 3 graf. X sama dengan A sama omega T, graf A. Lepas tu nak buat velocity, kita differentiate, kita dapat graf ni. Differentiate lagi dapat graf ni. Okay. Time dia sama je. Berubah paksi X sahaja. Salah, paksi Y je berubah. Ini X, ini velocity, ini acceleration. Lepas tu amplitude ni berubah lah. Ni adalah amplitude omega, ni adalah amplitude omega square. Okay, last but not least adalah graph. We call it energy displacement graph. Okay, graph ni selalulah keluar. Okay, so kita tengok. Masa dia 10 minit lagi. Tapi tak apa, cerita je lah Korang pun tak ada kelas kan. Petang-petang tak buat apa kan. Petang-petang kau buat apa kan? Beriadah sir. Boleh main? Korang akan kena kuarantin ke? Anak tu sir. Mana ni? Keluar. Abai je keluar. Okey. Sudah. Kita energy displacement graph. Okay, so kita ada 2 energy. Energi kita yang pertama potential energy. Yang kedua kinetic energy. Ya kan? Ya sir. So kalau kinetic energy, so dekat graf ni dia combine dua-dua dua-dua energy dekat sini. Yang apa color ni brown ni. Kalau brown nak ke orange ni, brown ni ini adalah graf untuk apa ni? Sekejap, aku pun confused. Potential ke kinetik ni? Potential rasanya tu sir. Asal dah tak label waktu dekat potential betul. Potential. Okay. Saya rasa kita lukis hati-hati baru kita nampak untuk dia.
Kalau tak nanti kita confuse. Confuse. Okey, bentuk grafnya paksi dia macam ni. Aha. Okey, ni adalah energi. Ini adalah displacement bukannya time ni displacement. Okey, contoh kita ambil contoh yang simple, pendulum. Pendulum tu swing. Okey. Ini adalah equilibrium. Ini adalah amplitude, ini negative amplitude. Ya kan? So dekat graf pun sama juga. Kita akan ada equilibrium, kita ada amplitude, kita ada negative amplitude. Okey? Boleh nampak tak? Boleh nampak? Kita tengok kinetik dulu. Kita tengok potential dululah. Potential energy, waktu dekat sini, potential energy dia maksimum ke minimum? Ke kosong? U dia akan jadi maksimum kat sini kan? Waktu dia sampai sini pun, sama juga. Potential dia akan jadi, sebab dia paling tinggi kan? Waktu dia sampai the lowest point, potential dia jadi berapa? Potential dia jadi kosong. Kan? Jadi, bila kita nak lukis graf, bentuknya jadi apa? Waktu dekat A ni maksimum. Maksimum ni maksimum lah. Dia kat sini lah. Waktu dia dekat O ni, dia minimum. Dia dekat sini. Waktu dia dekat negatif ni, dia maksimum balik. Jadi bentuk graf dia macam ni lah. Senyum. Nampak tak betapa lembutnya tangan saya? Nampak? Nampak. Kalau korang buat graf, aku tak tahulah bentuk apa jadi kan. Okay, jadilah bentuk graf ni. So ni adalah graf U dia. Okay, ni satu level lah. Nampak macam tak sama kan? Sebenarnya sama. Mata korang ni tak sama. Okay, seterusnya kinetik. Waktu dia dekat sini, kinetiknya berapa? 0. Waktu dia dekat sini, dia swing kat sini, dia duduk the lowest point, kinetic energy dia berapa? Maximum. Waktu dia sampai ujung, dia stop balik, kinetic energy dia 0. Okay, so bentuk graf dia apa? A ni kosong, kat equilibrium ni maksimum, sini dia kosong balik. Okay, syabaran ni. Allah, lembutnya tangan. Kena tu. Bentuk ni lah dapat. So ni adalah graf K dia. Faham? Faham. Sama lah juga dengan spring vertical ataupun spring horizontal. Right? Macam ni lah rupa grafnya. Dulu selalulah keluar soalan suruh lukis graf ni. Macam ni lah rupa graf dia. Okay? So, ni version yang dah diperelokkan lah. Tapi yang tadi pun dah elok dah kan. Cuma. Okay? So, point dekat atas ni adalah mana tak ada. K A square half K A square. Okey, sebenarnya kat sini ada 3 graf. Ada 3 graf Ada lagi satu graf. Graf tu yang hitam tu. Graf hitam ni adalah graf of total energy. Okey. Graf total energy. Total energy mesti remain the same. Betul? Allah. Lemak tangan sengit. Sengitnya. Dah besar ni. Masa sengit-sengit. So, total energy. Sekejap, kenapa sengit Dah kena sempahan ke? Aku nak bangga tadi. Hello. Yes, sir. Hello. Ya, kenapa tangan saya sengit? Sebab saya tadi.
Tapi kau boleh faham tak? Tapi kau boleh faham tak apa yang saya nak cakap? Faham? Ini weh, serius. Asal dia tengok ni? Dah okey lah. Okay. So, total energy akan remain the same lah. Total energy, kinetic ke, potential ke, total dia mesti akan remain total lah. Which is nilai dia maksimum kat sini. Sebab itulah, dia punya graf dia straight je. Okay. So, bentuk dia ada 3 lah. 1, 2, 3. Boleh Ada soalan? Tak ada soalan? Dalam. Okay, dalam. Okay. Ada soalan tak? Enggak Ya ada. So, kalau tak ada, boleh jawab soalan example yang lepas tu boleh tengok sendirilah. Okay. So, dah 356. Kita stop kat sini dulu. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Syah. Thank you, sir. Tak ada siapa nak ngetik kat kafe ke?